Marin dulu jumpa orang tua dekat tempat kenduri. Dia umur dekat 80 dah. Saya tengok dia, ish, sehat pakcik ni. Saya tanya dia, pakcik, apa amalan pakcik? Dan saya tengok muka dia ni orang yang amal sunnah Nabi SAW. Mata dia bercelak. Antara dia saya tengok, ish, dia ni mesti hebat. Saya pun korek. Saya sembang, ta'aruf, kenal nama dia, duduk kangah. Umur dia dekat 80 dah. Saya tanya, pakcik dia sakit apa tak? Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, takatlah ni tak ada sakit apa lagi. Saya tanya dia, rahsia dia apa dia? Dia kata, saya Ustaz, daripada dulu sampailah ni Isnin, Khamis dia puasa. Tu dia. Tuan-tuan, betul tuan-tuan. Amal sunnah Nabi SAW mesti ada kejayaan. Sebab apa? Nabi kata, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahidin, atau kama qala Nabi SAW. Siapa-siapa yang berpegang dengan sunnah aku, satu sunnah di akhir zaman ni, satu sunnah, pahala dia seperti pahala 100 pahala mati syahid. Malam ni kita sambung bab yang ketujuh. Betul ya? Bab yang ketujuh dalam Mukhtarah min Syama'il Muhammadiyah. Ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmi fa innahu yujlul basar wa yumbitu sya'ra, atau kama qala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian, iktahilul bil ism, dengan celak ismi, kerana ia dapat mencerahkan penglihatan, menumbuhkan bulu mata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni cerita bab celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang riwayat hadis ni? Iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni saya sebut dah minggu lepas, yang Nabi doa dekat dia, Allah faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Allah faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dua tu. Minta faham agama. Kalau faham agama ni, tak ada dah benda yang paling besar lah agama ni, iaitu faham agama. Nabi SAW sebut, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan yang banyak kat kita semua ni, kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi yang banyak, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala bagi kita faham agama. Dan Alhamdulillah, Abdullah bin Abbas ni antara ulama yang mentakwilkan Al-Quran, antara ulama mufassirin yang sangat alim di kalangan. Waktu Nabi wafat, dia baru umur 13 tahun, lebih kurang belah-belah tu umur dia, muda lagi. Waktu zaman khalifah Sayyidina Umar jadi khalifah, dia umur 15. Sayyidina Umar lantik dia ahli syura. Oh, hebat ah. Ahli syura ni bukan calang-calang, umur 15 tahun. Allahu akbar. Kita ni 15 tahun duk terbih orang lagi. Duk main lagi ayat acak. Allahu akbar. Hebat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di riwayat hadis apa dia? Nabi SAW kata, iktahilu bil ism, bercelaklah kalian dengan batu celak ismi. Maknanya Nabi suruh kita bercelak. Dan mengikut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sunat bercelak ni, walaupun kita niat perhiasan, sunat. Kalau kita niat nak berhias pun sunat. Bahkan Nabi tiap-tiap malam, kullalailin, tiap-tiap malam Nabi celak. Kita ni dulu waktu zaman saya belajar tu, rajin bercelak. Lepas dah kerja ni, lepas dah kahwin ni, sibuk
Sibuk sungguh sampai tak ada, celok pun hilang, tak tahu mana. Cari tak jumpa, pakai tak celok lah. Tuan-tuan macam tu jugalah, macam saya jugalah. Saya harap. Tapi nak abang kata celok ni waktu saya belajar tu memang bagus. Tiap malam saya bercelok waktu saya belajar tu. Dia antaranya apa dia? Dia mencerahkan mata kita. Pagi dia celok waktu malam ni, bangun pagi esok dia ada taik. Taik tu dia nak buang selaput kita, masalah dalam mata kita. Dan dia memanjangkan bulu mata. Saya ni selalu tengok cermin bila bulu mata nak panjang, nak gedik-gedik tu kan, macam Arab sikit lah, konon-konon. Kita pun dulu niat nak bawa celok, bukan niat mata bagi cantik, bukan niat bagi mata bagi cerah, niat mata nak bulu panjang macam Arab. Duk niat tu tiap-tiap hari tengok mata tak panjang-panjang pun sudah. Tapi lah ni baru rasa, panjang juga bulu mata aku. Sebab apa? Sebab berkat dia kita amal sunnah Nabi SAW. Walaupun niat berhias, boleh, tak ada masalah. Tinggal dia jangan Allahumma salli ala Muhammad, jangan tabarruz, jangan berlebih. Yang tu je. Dan Nabi SAW sebut, kerana mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Makna celok ni dua fadilat dia yang Nabi SAW sebut. Yang pertama dia cerah penglihatan kita, dan yang kedua dia panjang bulu mata kita, elok bulu mata kita, memanjangkan bulu mata kita. Tuan-tuan, malam tadi saya pergi kenduri kahwin. Semalam 3, marin dulu 6, sampai 4 pensan lah. Balik-balik tu tumbang. Malam ini nak kuliah. Alhamdulillah saya ni tiap-tiap malam pergi kuliah. Saya suka sebab saya nak belajar tiap-tiap malam. Dan alhamdulillah, marin dulu jumpa seorang orang tua dekat tempat kenduri. Dia umur dekat 80 dah. Saya tengok dia, sehat pakcik ni. Saya tanya dia, pakcik, apa amalan pakcik? Dan saya tengok muka dia ni orang yang amal sunnah Nabi SAW. Mata dia bercelok. Antara dia saya tengok, dia ni mesti hebat. Saya pun korek. Saya sembang, ta'aruf, kenal nama dia, duduk kangah. Umur dia dekat 80 dah. Saya tanya, pakcik dia sakit apa tak? Dia kata, Ustaz, alhamdulillah, takatlah ni tak ada sakit apa lagi. Saya tanya dia, rahsia dia apa dia? Dia kata, saya Ustaz, daripada dulu sampailah ni, Isnin, Khamis dia puasa. Tu dia. Tuan-tuan, betul tuan-tuan. Amal sunnah Nabi SAW mesti ada kejayaan. Sebab apa? Nabi kata, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahidin, atau kama qala Nabi SAW. Siapa-siapa yang berpegang dengan sunnah aku, satu sunnah di akhir zaman ni, satu sunnah, pahala dia seperti pahala 100 pahala mati syahid. Kata Nabi SAW, zaman kerosakan ni, saya yakin sungguh pakcik tu kata, Ustaz, saya tak ada penyakit apa Ustaz. Rahsia dia apa dia? Saya amal sunnah puasa Isnin Khamis. Allahu Akbar. Tu antara yang saya tanya dia. Maknanya kalau celok ni Nabi kulla lailin, tiap malam Nabi bercelok. Mata Nabi cerah. Bayangkan umur 60 tahun Nabi pergi perang lagi. Pergi dari panglima perang, Ghazwatul, dalam peperangan, Nabi panglima. Nah, abang kata mata Nabi dalam keadaan Nabi jaga. Kita ni, saya lah terutama yang cakap ni, takut sungguh. Makan ni, ya Allah, P6 kenduri, kalau P4 kenduri tak ada minum air kosong. Air manis tak minum dahaga. Sehari tersekat, tersangkut, tersedak. Minum air, dah minum sedap pula air. Tambah lagi pula. Balik-balik tu yang pitam penin tu. Makan, ya Allah, kita ni mati sebab makan. Orang Malaysia ni, olip dia. Bukan, saya pergi hospital bulan Ramadan, tak ada orang nak pergi bagi sumbangan. Dewan ulama pergi bagi sumbangan. Boleh kira, lah kali bagi kat misi, kat doktor-doktor. Ambil ni lebih banyak sangat, bagi kat doktor-doktor. Lepas Ramadan, tengok hospital penuh. Sampai luak-luak kaki 5 pun penuh. Sakit, orang sakit. Allahu Akbar. Betul juga bagi bulan Ramadan. Dia tak apa nak banyak sangat. Modal kita tak teruk. Pergi lepas Ramadan, orang sakit berduyun. Ya Allahu Akbar. Tapi ziarah orang sakit ni bagus. Mengingatkan kita. Menginsafkan kita. Dan antara sunnah Nabi SAW, ziarah orang sakit ni, Allah Ta'ala ampun 70 tahun dosa. Allahu Akbar. Besar fadilat.
Tu yang ada Nabi tanya seorang sahabat, Nabi tanya lepas mayang, Nabi tanya, "Hai sahabat, pagi ni siapa zarah orang sakit dah?" Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Allahu Akbar. Nabi tanya, "Pagi ni siapa dah sembahyang jenazah dah?" Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Nabi tanya, "Pagi ni siapa dah sedekah?" Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Dalam semua orang marah tu. Pagi ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa dah bagi orang makan? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Allahu Akbar. Hebat sungguh Sayyidina Abu Bakar ni. Amalan dia mendahului sahabat-sahabat lain. Sahabat kata pada dia ni orang yang cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ni yang para sahabat selepas kewafatan Nabi yang tak tahan nak jumpa Nabi, tak tahan rindu dekat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rindu sungguh, tiap-tiap hari menangis. Tiap-tiap hari. Dan tuan-tuan, kita belajar malam ni sunnah, antara sunnah Nabi SAW pakai celok. Tuan-tuan pakat-pakat belilah tuan-tuan. Pakat-pakat beli. Tapi ustaz tak erti lah macam mana nak pakai. Ni nak ajak ni. Waktu saya belajar tu, tok guru saya ajak teori dia. Dah ambil ni tak gamak pula, lagi nak minum pula. Ibarat dia celok, kalau ismik tu dia serbuk hitam. Ataupun ada yang serbuk hitam kemerah-merahan. Batu ismik ni yang paling baik dia di Hijaz, negara Hijaz, ataupun di Afghanistan, belah-belah Afghan. Dia batu ismik. Batu ismik ni tuan-tuan, ambil dia ada serbuk. Dia bukan celok yang hitam macam perempuan make up tu. Hak tu pun tak apa juga, pakai dia buat cantik kan. Kalau orang lelaki nak pakai pun tak ada masalah. Pergi cari tengok-tengok, hak sayang tu, hak bini tu, main pakai malam ni. Pakai tengok-tengok macam hanturia. Sebab pertama kali pakai. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai dia, Nabi akan pakai sebelah kanan 3 kali. Tarik, letak dekat dalam, tarik ni bagi ke dalam sikit, letak, tarik 3 kali, dan rasa atas bawah bulu mata kita. Belah kiri pun belah 3 kali. Tuan-tuan, buat cara sunnah ada kejayaan. Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni duduk belajar kota Baghdad, kota Hijaz, duk cari hadis Nabi, macam mana Nabi makan buah temikai susu. Buah temikai susu lah. Dia nak ikut sunnah Nabi SAW. Dia tak makan temikai susu ni. Sampai dia jumpa hadis yang mana Nabi makan temikai susu ni macam mana? Nabi makan temikai susu ni, ambil temikai susu, kerak tengah macam kita duduk buat lah ni betul? Kerak tengah, lepas tu ambil belah kanan. Habis belah kanan, yang belah kiri ni ambil tak belah kanan, ambil belah kanan juga. Tu dia, tu sunnah Nabi SAW. Kita potong pam bagi cepat bagi habis Sekali nak makan bukan kita seorang. Allahu Akbar. Sahabat radhiyallahu taala anhum ikut Nabi sungguh, cinta dekat Nabi sungguh. Sampai para ulama tak makan apa yang Nabi tak makan. Tak jumpa hari hadis tu, sampai cari jumpa baru makan. Tu saya pergi dekat Panjang Izzuddin, dia riwayat hadis musalsal banyak sungguh. Makan kurma, makan buah, makan minum kopi pun ada hadis musalsal. Masya Allah. Kata hebat sungguh kata ulama muhaddis ni. Kita ni tak muhaddis. Tu yang tak rasa besar fadilat ni tuan-tuan. Satu baca walaupun satu hadis belajar malam ni. Maksudnya dalam bab celok ni banyak hadis Nabi SAW. Tapi nak cerita dia, kita nak amal satu hadis ni. Abu Darda radhiyallahu taala anhum, dia belajar satu hadis dengan Nabi. Sanggup dia berhenti nego. Kita ni tak sampai teratur lah. Padahal perniagaan dia ni, dia boleh pilih. Dia nak kaya, nak berniaga, ataupun dia nak mengaji dengan Nabi SAW. Sampai sahabat radhiyallahu Abu Darda ni, dia berhenti berniaga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia nak duduk, dia nak mengaji dengan Nabi SAW. Selepas Nabi wafat, dia jadi antara orang yang pembesar, gubernur juga Abu Darda ni. Orang pergi cari dia nak belajar satu hadis. Pergi cari dia perjalanan yang jauh. Dekat mana? Dia duduk tu di Syria tu, di kota Syam. Orang sanggup pergi sampai ke Syam cari Abu Darda selepas nak ambil satu hadis Nabi SAW. Pergi jumpa Abu Darda, Abu Darda tanya, nak main ambil satu hadis kat aku ke? Nak belajar satu hadis dengan aku ke? Aku main daripada jauh, daripada kota Baghdad nak belajar satu hadis. Ya Rasulullah, Abu Darda. Abu Darda kata, bukan main melancong. Dok, aku main nak belajar hadis.
Bukan hang main makan angin. Dok, aku main nak belajar hadis. Tu dia tuan-tuan. Belajar satu hadis tuan-tuan. Allah besar sungguh fadilat ngaji ilmu hadis, cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk dan hadis Nabi ini, Nabi setiap malam Nabi celok belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali. Lepas ni boleh buat amalan insya-Allah. Dan dia baik untuk mata, untuk mata kita. Kita masuk bab yang ke-8. Bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cepat-cepat sikit. Bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba as-siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis atau kama qala. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kamis. Kalau Arab Yaman dia tak sebut qamis, dia sebut gamis. Huruf qa tu jadi ga. Gamis. Jadi sedak kita sedak. Kalau di India, orang India ni dia pakai kurta. Kurta tu macam gamis lah ataupun qamis lah. Kita ni orang Melayu ni suka pakai baju Melayu. Tu pun gamis juga. Ulama kata gamis ni macam mana? Gamis ni pakaian yang tertutup semua, dia serolong kat bawah. Tu Tok Guru, antara Tok Guru Haji Omar Lanai, dia pakai baju Melayu lah. Dia suka pakai baju Melayu. Tok Guru Haji Tapah pun suka pakai baju Melayu. Baju Melayu. Kita ni orang Melayu pakai baju Melayu tu memang kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggi dia gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia labuh sampai bawah lutut. Tu yang kalau di India tu ulama-ulama muhaddis India ni suka pakai kurta, dia terbelah tengah, belah tepi dua-dua. Sebab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab senang nak bergerak. Senang nak bergerak orang India. Dan antara kalau jubah ni dia terbelah tengah. Kalau nama jubah dia belah tengah. Tu nama jubah. Tapi kita ni orang Malaysia ni kalau tak pakai baju Melayu pakai kurta, tak pakai kurta pakai jubah ni gamis jugalah. Sebab kebiasaan dia. Orang Arab dah kebiasaan pakai jubah ni. Dia kalau jubah betul hak yang ada belah tengah, macam pakai jubah yang kedua tu, macam para habib pakai tu, pakai dua pakaian. Lepas pakai jubah dalam ada satu lagi disebut jubah juga. Kalau imam-imam pakai hak yang besar tu. Tu dipanggil jubah sebab dia terbelah tengah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gamis Rasulullah ni tangan dia panjang. Tangan panjang sampai ke pergelangan tangan. Ada yang dalam hadis sebut dalam bab pakaian Nabi ni, dalam bab libas ni sampai dekat jari. Ada Pak Wahabi ajak baru ni kawan saya cerita baju Rasulullah. Dia kata baju Rasulullah jubah tu bukan sunnah yang Nabi kata dapat, orang kata yang digalakkan pakaian biasa orang Arab. Sepatutnya ajak umat ni amal sunnah, mencinta kat Rasulullah. Ni dia kata tak buat tak apa, pakai tak apa, tak pakai tak apa. Patut pun dia mai pakai baju kemeja mengajak, pakai baju batik je. Opo fahaman sempit. Fahaman patutnya nak bagi masyarakat dekat dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Ni yang Nabi Allah Ta'ala bagi ancaman. Siapa-siapa yang tak cinta Allah dan Rasul dan perjuangan Islam, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Tunggu hampa. Satu ancaman Allah Ta'ala kata apa? Bala akan sampai. Ni kita ni nak jauh dengan Rasulullah. Dah lah tak mau ajak orang zikir, tak mau ajak orang doa, baca berjemaah. Bayangkan tuan-tuan 10 tahun lagi ke depan, anak-anak baca doa pun tak erti. Baca doa pun tak erti, zikir pun tak erti. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab mereka ni nak apa? Nak masyarakat hilang Rasulullah dalam diri. Hilang cinta Rasulullah, hilang kerinduan Rasulullah, hilang nak mempertahan, hilang Allah. Macam mana nak kenal Allah kalau tak jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu kata ulama,
Habib Haidar, hak Nabi ni ada 4, tuan-tuan. Hak Nabi ni ada 4. Yang pertama apa dia? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wajib. Saya sebut dalam risalah ni. Ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak cinta? Mesti kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kenal barulah cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak yang pertama. Yang kedua dia hak apa dia? Menghormati adab dengan akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni orang yang Nabi Allah Taala sebut dalam Quran. Wasahibhuma fil ghar. Sahabat Nabi yang Allah Ta'ala isytihar dalam Quran. Pok Syiah kata Abu Bakar ni bukan sahabat. Pok Syiah kata laknat Abu Bakar. Makna mereka Syiah kafir. Sebab mereka laknat Sayyidina Abu Bakar. Ni Allah Ta'ala sebut. Tu kata ulama, kalau sebut pada sahabat yang lain, bukan sahabat Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Omar, Sayyidina Usamah, Sayyidina Zaid bin Usamah, Sayyidina Abu Darda, Abu Hurairah, kata mereka bukan sahabat, tak apa lagi, fasik dia tu hukum dia. Tapi kalau kata kat Sayyidina Abu Bakar, hukum dia kafir. Sebab Allah yang sebut, wasahibhuma fil ghar, sahabat kamu dalam gua tu, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni hormatnya dekat Nabi, berakhlaknya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, waktu tu ayah dia dah tua dah, Abu Quhafah tua dah, masuk Islam. Pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa Abu Quhafah jumpa Rasulullah. Hai Rasulullah, ayah aku nak masuk Islam. Rasulullah kata kat Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa hang susahkan ayah hang, dah tua dah, bongkok, umban dah kepala semua. Kan sebelum cerita dah, rambut pun dah beroban dah, gigi pun tak ada dah, tua dah, bongkok dah. Pergi jumpa Rasulullah, kata awak hantar abang aku pergi jumpa dia. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tak, kalau ayah aku nak masuk Islam, ayah aku yang patut jumpa hang, bukan hang pergi jumpa ayah aku. Tu dia akhlak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beradabnya, hormatnya dekat Nabi SAW. Lepas tu Nabi baca, Nabi pun angkat sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam. Bila masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar menangis. Rasulullah tanya, apa Sayyidina Abu Bakar menangis? Dia kata, ya Rasulullah, kecintaan aku lebih suka pok menakan hang yang masuk Islam, Abu Talib, daripada bapa aku masuk Islam. Tu tuan-tuan, letak cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat, berakhlak, beradab sungguh dengan Rasulullah. Tu Pak Wahabi tak ada adab. Mengaji tinggi-tinggi, makin lama mengaji, makin duk rot orang tu, duk kata kat Pak tu, duk kata tok guru tu, duk kata kat Imam Mujtahid. Seolah-olah Imam Mujtahid ni, Allahumma salli ala Imam Mujtahid, dia kata Imam Mujtahid bukan maksum pun, ada yang silap. Hampa tu silap. Patutnya beradab. Tu kita mengaji hadis ni bersanad daripada guru ke guru, untuk apa dia? Untuk akhlak, beradab, hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok cinta Abu Bakar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hormat, adab, akhlak Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. Tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Yang ketiga daripada memperbanyakkan selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sungguh, kena banyak selawat. Sebab siapa yang suruh ni? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang mula dulu amalan, tak ada khitab amalan melainkan Allah yang mula dulu amalan selawat yang paling sempurna, kata ulama. Tuan-tuan riak pun selawat dapat pahala. Tuan-tuan tunjuk kat orang pun dapat pahala. Tuan-tuan, selawat ni uzuk pun boleh selawat. Ni satu-satu amalan yang besar, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi dekat umat ni. Banyak. Sampai Nabi kata, siapa yang nak duduk dalam syurga bersama aku, kasratus salah, kan? Banyak selawat dekat aku, dia akan bersama aku. Sampai tak silap saya, seorang sahabat, saya tak ingat nama seorang sahabat tu, Rubai ikut nama dia. Dia jumpa Rasulullah, dia duduk khidmat Rasulullah. Setiap malam Nabi sembahyang malam, dia akan ambil, dia akan sedia air untuk Rasulullah ambil uduk, qada hajat. Satu hari Nabi dah duduk, tiap-tiap hari dia duduk khidmat kat dia. Dia kata, salni wahai Rubi', minta apa hang nak, hang bagi tahu kat aku, hang nak apa?
Dia kata, ya Rasulullah, aku nak bersama hang dalam syurga. Aku nak duduk dengan hang dalam syurga. Di dunia ni aku duduk nampak hang. Aku takut di akhirat nanti dalam syurga aku tak ada dalam syurga. Dan aku tak nampak muka hang. Tu Rubi' ni dia cinta sungguh dekat Rasulullah. Nabi kata, a'inni, hang kena tolong aku. Bikasratis sujud, perbanyakkan sujud. Nabi kata, sembahyang sunat ni payah tuan-tuan. Sembahyang sunat ni, saya ada seorang tok guru saya cerita. Tok guru Imam Sa'ad Bonggol. Tok guru dulu, dia ni tak pernah ada. Tok guru saya ni dia suka sembahyang tahajud. Dia kalau jumpa kita tanya, "Hang tahajud dak mana tadi?" Allah. Kalau jumpa dia, kalau standby dah jawapan. Nak jawab apa ni? Nak bagi alasan apa ni? Nak kelentong apa pagi ni? Nak selamat macam mana ni? Tok guru tanya tahajud. Hang tahajud dak ni? Allah. Tok guru saya pergi ziarah selepas Sa'ad Bonggol ni meninggal. Tok guru kita meninggal. Lepas tu dia pergi ziarah, jumpa isteri dia. Bila jumpa isteri dia, dia tanya isteri, sembang isteri, "Tok guru ni sebenarnya tahajud tinggal tak?" Dia kata, "Tok guru pun tinggal juga kadang-kadang." Tu kata, tengok jawapan tu. Macam Tok Guru ni Aziz, orang tanya, hamba pun tinggal juga. Seingat hamba 2 malam hamba tinggal setahun. Dia hebat tak ada. Jawapan tawaduk, tinggal juga. Seingat hamba, orang tanya berapa, Tok Guru tinggal banyak mana? Seingat hamba 2 kali setahun. Tinggal juga. Nah, hamba kata warak, hebat Tok Guru kita. Masya Allah. Tok Guru ni orang yang sebenarnya tahajud takkan jatuh. Orang yang jaga tahajud takkan jatuh hidup dia. Lepas tu Tok Guru saya kata, dia kata tinggal juga. Tapi Tok isi dia kata, tapi Tok Guru ni dia tak pernah tinggal sembahyang sunat awabin, qabliyah dan ba'diyah. Oi, lagi hebat tuan-tuan. Bukan senang nak sembahyang qabliyah ba'diyah tuan-tuan. Orang yang boleh sembahyang qabliyah ba'diyah ni lebih hebat dari sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni betul sembahyang malam. Sembahyang qabliyah ba'diyah ni sembahyang setiap waktu. Dia tak pernah tinggal. Tu isteri dia sebut. Ada lagi dia orang yang paling dekat dengan suami. Orang boleh tahu tentang hal suami isteri ni. Tak lain tak bukan isteri lah. Isteri sebut. Dia kata, Masya Allah, ni bikasratis sujud. Orang yang jiran dengan Rasulullah di dalam syurga nanti. Orang yang banyak sujud. Ni antara kita kena pertingkatkan amalan sembahyang sunat ni. Kita akhir zaman ni malas tuan-tuan. Orang akhir zaman ni semua nak shortcut. Saya rasa mati pun shortcut. Akhir zaman ni sebab semua nak shortcut. Kalau kitab tebal-tebal ni, Ustaz tebal Ustaz, pendek kan ada, ringkas sikit, pendek sikit. Mayang macam tu. Kalau Tok Imam, lama Tok Imam, pendek sikit Tok Imam. Macam doa Tok Imam ni semangat, macam doa angkat makin tinggi. Yang makmum makin rendah duduk dekat atas paha. Bila Tok Imam Nabi baca doa ni? Bid'ah Tok Imam. Masya Allah, tabarakallah. Iman kita lemah zaman ni. Bukan cakap siapa-siapa, saya pun termasuk saya bercakap ni. Nak zikir, nak selawat payah. Kita ni Imam Syafi'i sebut 5 perkara aku wasiat dekat anak murid aku. Yang pertama dia sebut Allah daripada banyak kena sebut Allah. Sebut Khaliq daripada banyak sebut makhluk. Sebut Allah. Kita dekat mulut kita ni banyak sebut Allah ke sebut makhluk? Banyak sebut makhluk. Nescaya kita sebut makhluk banyak. Sebut makhluk banyak mulut kita ni. Patutnya mulut ni kena zikir. Dah dunia dilaknat. Seluruh penduduk di dunia ni semua dilaknat illa zikrullah, kata Nabi. Orang yang ingat Allah. Macam mana nak ingat Allah? Kata ulama ada 2. Sama ada bil lisan ataupun bil qalbi. Bil qalbi ni tengok apa-apa, ingat kebesaran Allah. Itu pun zikrullah juga. Besar, benda yang besar. Tuan-tuan tahu tak, dalam semua tempat kita ni, kalau kita mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, semua makhluk ni yusabbihu lillah. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Ni tikar sejadah bertasbih. Ni semen ni tasbih. Kita tak dengar. Kalau kita dengar pakai balik habis malam ni. Hantu dah suara kita ni. Hantu apa? Sebenarnya mereka hidup cara mereka, bacaan tasbih mereka. Sebab mereka ni hidup. Kita yang tak kenal. Kita tu yang kita menyebabkan kurang sebut Allah. Yang kedua dia Imam Syafi'i wasiat pada. Yang kedua dia perbanyakkan sebut akhirat daripada dunia, hal dunia. Banyakkan ingat akhirat. Tu tuan-tuan tengok hidup Nabi SAW.
Nabi ni, kalau tuan-tuan belajar nanti sunnah Nabi ni, dalam khuluqin Nabi ni, Nabi ni jalan cepat. Sebab apa cepat? Dan dia kata seolah-olah jalan aku ni, aku rasa tak yakin nak letak tapak dah. Tak yakin aku nak letak tapak ni. Nak habaq apa tuan-tuan? Tujuan Nabi, cita-cita Nabi tinggi, tak angan-angan tinggi. Kita ni angan-angan tinggi tu letak jalan lenggang kangkung di tepi apa? Tepi jalan. Tepi lenggang kangkung. Jalan pun lenggang. Nabi ni sahabat tu jalan laju. Seperti jalan gagah Nabi ni, macam jalan naik bukit. Laju Nabi macam turun bukit. Gagah nampak Nabi. Tapi Nabi kata, aku pun takut nak letak tapak kaki aku. Setiap nak lampau aku ni nak letak tapak, aku takut. Seolah-olah aku tak hidup dah. Tu dia tuan-tuan. Tak angan tinggi, tak tinggi angan-angan. Kita ni angan-angan tinggi. Cita-cita tinggi tak apa, angan-angan tinggi. Nak hidup panjang lagi. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak hidup lagi esok? Ustaz, malam ni saya rasa sihat, esok hidup lagi. Yakin ke? Yakin ke? Oh, tak yakin Ustaz. Baru tahu. Makna jangan angan-angan tinggi. Tuan-tuan, kalau ditakdirkan mati tuan-tuan esok, tuan-tuan dulu tuan-tuan. Saya duduk lagi insya-Allah. Kalau apa-apa saya bagi tuan-tuan dulu. Nampak kata kita ni tak bersedia nak mati tuan-tuan. Tu yang Imam Syafi'i wasiat 5 perkara tu. Yang ketiga dia apa dia? Jangan sebut banyak hal-hal dunia. Jangan sebut banyak sangat hal kehidupan dunia ni. Banyak sebut hal kematian. Hal-hal kematian. Kehidupan dunia ni kurang-kurang lah. Nak seronok pun kurang-kurang. Tapi TV ni tak habis-habis. Tak habis dengan lagu-lagu. Pertandingan lagu-lagu. Allahu Akbar. Saya pun datang apa pula baru ni pertandingan lagu. Pelik-pelik lah mereka ni. Kata lara sungguh dunia ni. Tapi dengan bola tak payah juga. Saya tengok juga final baru ni. Tengok sebab peminat bola. Tengok tu fikir juga. Tengok pula pergi rumah tahlil baru ni. Dia minta buat tahlil. Lepas tahlil dia kata, Ustaz nak minta izin buka TV tengok bola boleh final ni. Saya kata, ni saya nak tunggu lama dah ni. Buka cepat. Tengok kena 1-0 dah. Pasal pertama. Tak apa lah. Maknanya dunia ni memang tempat hiburan. Tapi biar kena kita tak lalai, tak hanyut dengan dunia. Kita perlu hiburan. Sebab kita hidup dalam syurga nanti hiburan yang tidak ada sempadan. Di dunia ni kena ada hiburan. Kita kahwin tu untuk apa? Untuk hiburan lah. Untuk sakinah, ketenangan. Ni kalau kita kahwin tak tenang, buat apa kahwin? Balik tengok bini, Allah sekebut dah. Sakit kepala. Suami tengok, isteri tengok suami, Allah balik dah mendatang ni. Balik dah mendatang ni. Gaduh tak berhenti-henti, mana ada ketenangan? Padahal sunnah ni semua nikmat. Allahu Akbar. Ni yang Imam Syafi'i wasiat. Banyakkan ingat kematian. Dan yang keempat daripada Imam Syafi'i wasiat, jangan tengok kebaikan diri sendiri. Jangan tengok kebaikan diri dan keluarga. Dah tengok tu tak apa lagi. Pergi cerita ke orang pula. Jangan duk cerita kebaikan diri ke orang. Yang tu yang nak sebut tu. Tengok diri sendiri baik tak apa. Tinggal dia duk pergi cerita ke orang. Jumpa orang, main tajuk mana tadi? Ustaz Rohim sebut main tajuk tu. Main tajuk. Duk. Teruk pula tu kata orang tu. Lepas tu dia kata orang, hantar aku ni tengok mata aku mengantuk ni. Main tahajud malam tadi. Malam tadi terlebih orang kata iman naik mendadak. Sembahyang 20 rakaat tu yang bayar tarawih ikut 20 rakaat. Tahajud 20 rakaat. Nak abang kata semangat terlebih tu tenyih mata. Orang pun Allah hebat Syekh. Dia pun syok sendiri. Padahal orang yang dengar tu meluat tak ada dah. Haram betul dia ni. Meluat cerita kebaikan ni tuan-tuan. Kebaikan ni yang boleh cerita kat suami isteri je. Yang ni tak apa. Sayang, saya nak apa? Abang, saya ingin nak pergi beli barang, nak minta RM50, bagi soteh. Bagi soteh, minta RM50 bagi soteh. Lepas tu balik, suami aku baiklah. Abang tu sebut itu sehari sebut. Abang baiklah hari ni, soteh RM1, minta RM50 dapat soteh. Buat macam Ustaz Zahid terus. Politik Ustaz Zahid pandai. Minta RM50 soteh. Minta soteh RM1,000. Dia. Masya Allah, hebat. Duk sebut tu, abang baik. Tak apalah sebut kebaikan suami isteri. Memang pun tak ada benda yang lebih betul-betul ikhlas melainkan suami isteri je. Kita buat dengan suami isteri je, dengan anak-anak kita.
Kalau kita buat ke orang, kita bagi ke orang, lagi ada niat yang tersembunyi. Tu yang kata Imam Ahmad bin Hanbal ni, kaedah dalam bab ikhlas ni, buat kerana Allah sepanjang masa kebajikan, walaupun mai terlintas nak tunjuk, walaupun mai sifat takabur, cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau buat kerana Allah sepanjang masa kebajikan, walaupun kadang-kadang tu sebab kita buat dengan orang, dengan makhluk ni, kadang-kadang ada mai sifat-sifat mazmumah, cepat-cepat istighfar. Kaedah dia nak ikhlas sepanjang masa, buat kerana Allah, niat kerana Allah. Dia mai syaitan, astaghfirullahalazim. Sebab min syarril waswasil khannas, dia mai bisik edan syaitan, kita buat astaghfirullahalazim, syaitan ludah sikit baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita ni tak cerita kebaikan kita ke orang. Lepas tu yang kelima, wasiat Imam Syafi'i apa dia? Wasiat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jangan tengok aib orang, keburukan orang, dan jangan cerita keburukan orang. Kalau kita tengok keburukan orang, tuan-tuan kena tengok keburukan tu kat diri kita sebelum kita nak cerita keburukan orang. Takut tuan-tuan akhir zaman ni yang menyebabkan ribah, fitnah. Saya cerita dekat tuan-tuan kan, seorang sahabiah mai jumpa Rasulullah, tanya masalah, Rasulullah sebut, habis tu sahabiah tu keluar, Aisyah mai, ya Rasulullah, gemuk umpan tu. Rasulullah kata, Aisyah hang umpat dia. Tak ya Rasulullah, betul dia gemuk. Hang cuba ludah wahai Aisyah, dia ludah-ludah keluar ketulan daging. Ngumpat Aisyah. Kalau kata ke orang tu, kalau depan orang tu benda, kalau belakang orang tak suka, tu nama dia mengumpat. Mengumpat kalau depan orang benda orang tak suka, tu dikatakan nama mengata. Sama, mengumpat mengata ni sama. Tak, makna benda orang tak suka, kita jangan kata. Jangan tengok aib orang, jangan kata bab aib orang, tengok aib diri sendiri. Ni kita belajar bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bukan takat jasad saja, ruh pun termasuk juga. Nabi ni ajak dengan pakaian apa dia? Pakaian iman dan takwa. Pakaian iman dan takwa menyebabkan orang ni pakai baju pun ikut sunnah Nabi SAW. Tu waktu saya duduk sekolah dulu, tok guru saya tak bagi pakai baju tangan pendek. Tak tahu sebab apa. Opa-opa yang Nabi tak pakai baju tangan pendek. Boleh pakai baju tangan pendek ni. Ulama-ulama kata pakai dalam. Nak habaq kata siqah. Dan bukan haram pun pakai baju tangan pendek. Saya dulu pakai baju tangan pendek ke, minat bola, beli baju jersey semua tangan pendek. Nak habaq kata, oh lepas belajar tu apa-apa yang tok guru tak bagi, sebab apa? Nak jaga siqah kita. Tu saya lepas saya belajar dengan tok guru tarbiyah, payah saya nak pakai baju tangan pendek. Payah, walaupun jubah ada tangan pendek jubah Arab kan. Pakai ikut hak yang kesukaan Nabi. Nabi suka pakai baju warna putih. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut abyad. Nabi kata Allahumma salli ala, dalam hadis ni ada Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut je ni dalam hadis. Daripada alaikum bil abyad, Nabi kata minas siyab. Nabi kata liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari siyabikum. Dalam hadis bab baju ni ada Nabi sebut, ada dalam 10 hadis, lebih daripada 10 hadis cerita bab baju ni, tapi saya tak tulis dalam risalah ni. Dalam kitab ada. Nabi kata pada Rasulullah SAW sebut, hendaklah kamu melazimkan pakaian berwarna putih untuk dipakai oleh orang yang hidup dalam kalangan kamu. Makna Nabi suruh, Nabi kata dalam hadis lain, ilbasu abyad, pakailah pakaian warna putih. Ilbasu abyad, pakai pakaian warna putih. Untuk apa tuan-tuan putih ni? Maknanya ada Nabi suka dan Nabi nak umat ni pakai pakaian warna putih. Banyak kan pakaian warna putih. Saya ingat Tok Guru Hajilah Tapah, pondok di Tapah kan. Tok Hajilah Tapah ni tak pernah pakai baju balik pada Mekah, tak pernah pakai baju lain warna putih. Pakai warna putih, kecuali kalau dia pergi jumpa tuanku, dia pakai kot warna hitam. Tu pun kot jubah. Nah, abang kata Allahu Akbar, warna putih ni Nabi suruh. Nabi kata ilbasu abyad, pakailah pakaian berwarna putih, kerana sungguhnya putih ialah suci dan lebih baik
Dan Nabi SAW sebut dan kapanlah dengan orang-orang yang mati di kalangan kamu dengan sesungguhnya ia adalah pakaian yang terbaik. Kapan pun warna putih, sunat. Boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, nak kapan warna hitam. Boleh, nak kapan warna kuning pun boleh, tak ada masalah. Tapi warna yang terbaik warna putih. Tuan-tuan, moga-moga cerita bab baju ni tak habis serta pakaian ni. Panjang tu, hadis dia banyak. Tapi saya nak ajak satu doa. Nabi SAW, Isya pun masuk lah. Dia tak boleh lama-lama bid'ah. Jadi sambung nantilah bab nak cerita ni, doa ni tuan-tuan. Doa ni tuan-tuan, kita tahu doa pakai baju. As'aluka min khairihi wa khairi ma huwa khairullah. Boleh baca doa macam apa saja doa tuan-tuan, jangan tinggal doa baca baju. Baca baju doa dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd anta kasawtani. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Ni doa pakai baju. Ya Allah, apa dia maksud dia? Allahumma lakal hamd anta kasawtani. Tuan-tuan ikut saya baca sekali. Allahumma lakal hamd anta kasawtani. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Tuan-tuan, doa ni panjang sikit. Ni doa Nabi ajak. Doa ni apa dia? Kita bersyukur pada Allah. Segala puji bagi Allah yang memakai pakaian untuk aku. Anta kasawtani. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Segala kebaikan aku pinta ke hang, ya Allah, dengan pakaian ni. Dan tujuan aku pakai baju ni. Wa a'udzu bika min syarri ma suni'a. Wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'alah. Dan aku minta berlindung daripada keburukan pakaian ni dan tujuan orang yang buat pakaian ni dengan keburukan, niat yang buruk. Minta berlindung, tuan-tuan. Baca doa. Doa ni panjang sikit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan tengok live balik nanti. Allahumma lakal hamd anta kasawtani. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'alah. Ustaz, panjang sangat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baca juga doa. Dan buka baju pun ada baca doa juga. Bismillahi la ilaha illahu. Bismillahi la ilaha illahu. Ataupun Bismillahi Allahu la ilaha illahu. Dua-dua boleh. Bismillahi la ilaha illahu. Bismillahi la ilaha illahu. Semua ikut saya. Bismillah la ilaha illahu. Bismillah la ilaha illahu. Pendek lah. Dengan nama Allah tiada ada Tuhan melainkan Engkau, melainkan Allah. Baca, berdoa, buka baju, syaitan, iblis, jin tak nampak badan kita. Ni pesan ke anak-anak. Anak baca doa. Bismillah la ilaha illahu. Pendek je. Kita ni buka baju, itu yang kita jadi balok nak sembahyang. Jadi balok nak tutup aurat. Jadi susah nak buat ibadat. Sebab syaitan duk berdempek dekat baju kita. Menyebabkan susah kita nak buat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup takat tu malam ni. Banyak lagi cerita baju ni. Dan Nabi ni suka pakai antara banyak pakaian warna dia, warna hijau. Warna pah kita ni lah. Pakai baju hijau. Bukan warna biru lah, warna hijau. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Saya minta maaf ambil masa tuan-tuan pada malam ni. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تكبير.